Hari ini kita tujuan kita melawat ke lapangan adalah untuk menyatakan bantahan kita terhadap projek pengambilan pasir yang kita rasa bukan secara sah lah. Kita cak bukan. Selepas dunia water kawasan ni, hutan ni selalu dijadikan aktiviti mencuri kayu berlaku di sini lah. Dan kita pun dah buat aduan kepada Jabatan Hutan, tetapi tidak ada, malangnya tidak ada tangkapan yang pernah didapat lah. Mungkin dia orang curi secara kecil-kecilan lah. Okey, itu sejarah kawasan ni lah. Okey, kita membantah dia bila dah linear water, kawasan ni diberi lot, nombor lot iaitu lot 18435. Kerana yang paling kita bimbang ialah kawasan pendaratan penyu di kawasan pantai. Di kawasan pantai ni, daripada pusat pengurusan penyu di utara sampai ke Tanjung Hantu yang kita naik turut jadi tengok yang ada rumah api itu adalah kawasan-kawasan penyu mendarat. Ini berdasarkan rekod yang kita dapat daripada Jabatan Perikanan yang memang lantik petugas untuk mengutip telur, dan laporan daripada Jabatan Hutan yang jurnal lama-lama punya. Jurnal lama mengatakan kawasan pesisiran pantai di Tanjung Hantu ni adalah kawasan pendaratan penyu. Jadi bila pendaratan penyu, dia automatik menjadi dikategorikan sebagai kawasan sensitif alam sekitar tahap 1. Ini berdasarkan rancangan fizikal negara. Rancangan fizikal negara, untuk makluman tuan-tuan semua, adalah polisi negara di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional, iaitu semua kerajaan negeri harus mengguna pakai dasar iaitu rancangan fizikal negara ni. Apa-apa nak buat pembangunan mesti berpandukan kepada rancangan fizikal negara. Jadi kalau bercanggah dengan rancangan fizikal negara, maknanya kerajaan negeri itu tak ada moral lah. Itulah lebih kurangnya lah. Sedangkan semua negeri telah menerima pakai tetapi tak guna pakai. Ini dah terima tapi tak guna. Maknanya dia dah tahu kawasan ni ada penyu mendarat. Kenapa nak luluskan? Kalau dia lulus, kenapa nak dinyah wartakan hutan simpan ni? Sepatutnya dikekalkan, dipelihara sebagai hutan simpan. Itu yang kita nak lah. Ataupun kawasan lain-lain, kawasan perlindungan lah. Kita persoalkan, adakah kalau diluluskan lah, adakah pihak berkuasa yang meluluskan projek ni? Sebabnya pihak yang melakukan aktiviti ni macam rasa dia satu aktiviti yang sah. Dia boleh bawa jentera, dia boleh bawa machinery semua. Jadi seolah-olah dia rasa dia buat aktiviti ni secara sah. Tapi bila ada aduan daripada penduduk tempat dan NGO, baru pihak kerajaan nak ambil tindakan. Tapi sepatutnya kerajaan negeri kena ambil kira kawasan sensitiviti kawasan ni. Sebab dia kawasan sensitif alam sekitar tahap 1. Tahap 1 ni tak banyak. Hanya ada di beberapa tempat je dalam Semenanjung ni. Jadi yang tahap 1 je dia orang nak kacau. Ini yang kita rasa kecewa lah. Kemudian kita berharap kerajaan negeri mewartakan balik kawasan ni sebagai kawasan perlindungan. Sama ada kawasan perlindungan protected area, sama ada hutan simpan kekal di gazet lah, re-gazet balik sebagai hutan simpan kekal. Kami sanggup tolong kerajaan untuk tanam balik kawasan ni, dan kita jadikan kawasan ni sebagai kawasan eco pelancongan. Sebab kita dah ada produk di sana, produk pusat pengurusan penyu, kita ada hutan lipo dekat depan tu. Jadi itu produk yang nilai tambah lah yang ada kawasan ni. Jadi kita ada hutan ni, kita boleh buat jungle trekking. Saya biasa bawa student daripada hutan lipo terus ke Sungai Puyu. Diorang amat tertarik dengan keadaan semula jadi pembentukan Sungai Puyu tu. Harus ada masa dia muara tutup-tutup, kita boleh merentas sungai tu. Dia terbentuk secara semula jadi. Itulah keunikannya di sini. Kemudian pokok-pokok yang ada di sini tak ada di darat, tak ada di inland, semua hanya di pantai. Dia bukan bakau, dia berpasir. Semua tanah ni berpasir semua ni.
Jadi itu keunikan yang ada di Pantai Pasir Panjang. Dari si keunikan itulah yang menyebabkan rancangan fizikal negara telah menetapkan kawasan ini sebagai salah satu kawasan sensitif alam sekitar tahap 1. Yang paling pentingnya sebab penyu lah. Itu sebab sensitif alam sekitar tahap 1. Dan kita berharap ini yang buat keputusan ni kerajaan negeri dia, bukannya kontraktor kalau ataupun pihak yang ambil pasir ni. Kalau pihak berkuasa yang ni kerajaan negeri tak sungguh-sungguh, maknanya dia orang akan teruskan juga. Maknanya inisiatif daripada kerajaan negeri yang penting supaya akan datang ni mana-mana pembangunan mesti merujuk kepada rancangan pemajuan, iaitu rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri dan rancangan tempatan daerah. Tiga-tiga tu mesti selari. Jadi kalau tak selari, memang maknanya pihak berkuasa negeri tu tidak orang kata tak bermoral lah dan tidak serius lah. Itu ya kita harap. Inilah antara yang saya boleh share lah dengan rakan-rakan media. Mungkin ada yang tak boleh tanya lah. Aktiviti pengambilan pasir ni berjalan, dia orang akan letakkan pantun ataupun tongkang di sebelah pantai untuk dia orang mengisi pasir yang telah dikorek untuk dihantar ke kawasan yang sepatutnya. Jadi kami di sini mungkin akan terjejas dengan adanya tongkang di pantai, dan penyu juga akan terganggu dengan kehadiran tongkang itu pihak kerajaan. Kami mungkin akan atas kecurian pasir di kawasan ini.